Saya mulakan. Assalamualaikum dan selamat pagi pada cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk kami siapkan tugasan kami untuk interview sedikit cikgu tentang tajuk kami di bawah tajuk Ponteng Sekolah. Okey, cikgu, nama cikgu Nur Hafizah binti Abdul Majid. Okey, mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah 2 lah macam. Jadi dah berkhidmat 12 tahun dah. Sebagai guru bimbingan akaunting sepenuh masa. Jadi cikgu, untuk soalan pertama saya serahkan kepada Helen. Okey, terima kasih. Selamat pagi cikgu. Okey. Kami merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris sedang menjalankan satu kajian kes mengenai ponteng sekolah. Seperti yang kita sedia maklum, seseorang pelajar itu akan dianggap ponteng sekiranya tidak hadir ke sekolah tanpa sebab ataupun disengajakan. Sebagai seorang guru kaunseling, apakah punca ataupun faktor utama yang mendorong pelajar untuk terlibat dalam gejala ponteng sekolah tersebut? Silakan. Okey, baik. Okey, cikgu cerita berdasarkan pengalaman sekolah cikgu lah. Okey. Faktor utama kalau di sekolah dah 2 buah sekolah dah cikgu setakat ni, kebanyakannya mereka tidak minat untuk belajar lah. Jadi bila minat tu tak ada, tambah pula dengan pengaruh rakan sebaya dan faktor keluarga, dia campur-campur dan sekali dia membuat keputusan untuk tidak hadir ke sekolah lah. Kalau di Sekolah Menengah Hamzah 2 ni dia dua. Satu dia ponteng sekolah, maksudnya mak ayah ingat mereka ke sekolah. Dia tak sampai pintu pagar sekolah lah. Dan satu lagi kategori tu dia ponteng daripada rumah lagi. Maksudnya mak ayah dia tahu mereka tidak hadir sekolah. Tapi tu pun dikira sebagai ponteng jugalah walaupun berada di rumah. Jadi faktor belajar tidak hadir ni kebanyakannya lah memang dia tidak berminat lah. Dia tidak minat, minat tak ada, cita tak ada. Dia fikir macam kalau dia hadir sekolah pun macam tak ada apa-apa. Tak ada yang menarik dia untuk sekolah. Itu antara sebab lah untuk utama pelajar tidak hadir sekolah. Jadi pada pandangan cikgu lah, apakah cara-cara yang sekolah ambil ataupun cikgu sebagai guru kaunseling ambil untuk menangani masalah ponteng sekolah ni cikgu? Okey, yang pertama sekarang ni kalau di sekolah cikgu kita ada satu aktiviti dinamakan aktiviti basmi ponteng. Basmi ponteng maksudnya setiap pagi kita ada AJK. Jadi pelajar yang tidak hadir sehari sebelum tu, sehari sebelum tu dia akan keesokan dia akan lapor diri. Okey, contohnya kemarin dia tak hadir. Jadi hari ni dia akan lapor diri dan kita akan tanya sebab ketidakhadiran lah. Jadi di situ yang mana yang kita rasa daripada faktor keluarga, kaunselor akan ambil lah. Jadi apa yang kita boleh bantu hanyalah kita untuk bagi motivasi lah. Sebab apa dia perlu hadir ke sekolah. Contohnya kalau awak tak hadir juga macam ni akibat awak. Awak akan jadi macam ni. Maksudnya kita akan bagi dia nampak bahawa dia akan mengulangi sejarah salah silap kesusahan yang mungkin keluarga dia alami sekarang lah. Jadi kita sekolah ni cuba bantu setakat yang mampu. Dan kalau dia tak hadir juga, sekolah ni bila dah kenal pasti sebab tak hadir ni, kita akan buat ziarah cakna, dia panggil. Ziarah cakna tu kita pergi daripada rumah ke rumah lah. Dan checklist tu biasanya kaunselor kita akan senaraikan daripada sistem yang memang sekolah dah ada. Jadi dan di mana pelajar yang tidak hadir lebih daripada 20 hari, kita akan buat lawatan ke rumah-rumah lah. Jadi kita akan tanya sebab lah. Biasanya kalau kaunselor dengan pentadbir pergi, kita tak suruh dia berhenti lah. Biasanya memang kita pujuk dia untuk dia hadir dulu. Macam yang kita tahu, kan setiap perkara ada hukuman dia kan. Jadi apa hukuman yang bakal diberikan dekat pelajar yang ponteng? Okey, biasanya pelajar yang tidak hadir ni dia tahu dah. Kita ada, kalau kita ikut sistem kementerian yang telah diwar-warkan
kalau tidak hadir 3 hari berturut-turut, kita akan bagi amaran yang pertama. Maksudnya dia ada satu sistem tu memang automatik. Guru kelas akan jana surat tu, dia akan print out. Maksudnya 3 hari berturut-turut. Kalau berkala 7 hari mengacu dia tak hadir celang-celup kan. Kita ambil 7 hari. Jadi amaran pertama untuk 7 hari. Jadi dia ada dia punya sampailah habis tiga amaran. Amaran ketiga tu biasanya nak dekat 30 hari lah. Jadi bila 30 hari tu amaran yang akhir, sekolah dah tak boleh nak, kita kena ikut SOP lah. Maksudnya cukup bilangan hari, amaran pun dah bagi. Last kali selepas, biasanya kita akan memang buang jugalah. Tapi sekolah memang boleh kira lah, memang jarang buang lah. Pelajar sebab kita fikir masa depan dia. Sebab bila buang, nama dia dah ada dalam sistem, susahlah. Kita cuba untuk menyempurnakan, maksudnya memudahkan urusan pelajar lah. Jadi last kali lah, biasanya pelajar tu kita suruh dia pindah dulu. Untuk mungkin bila pindah sekolah, dia ada wawasan lain kan, jumpa sains-sains yang mungkin sains lain yang lebih rasa nak ke sekolah. Jadi lepas tu barulah dia boleh, lepas tu barulah kita buat sorry. Lepas tu barulah kita buang tu last kali lah, tindakan yang terakhir daripada pihak sekolah lah. Okey cikgu, macam yang cikgu cakapkan tadi, macam kementerian kan dah bagi ada sistem dia untuk kita macam sebagai guru kelas update kan. Apakah aplikasi tu, apakah nama aplikasi tu dan cara penggunaan dia? Okey, yang pertama dia panggil, kalau dia shortcut dia APDM, aplikasi data murid. Saya tak ingat nama penuh dia lah. Dia boleh search APDM ni. Maksudnya cikgu hari-hari akan rekod kehadiran pelajar macam register fungsi dia. Jadi hari-hari cikgu masuk, jadi contohnya pelajar tu dah cukup bilangan hari, katakan dia tidak hadir berkala selama 7 hari. Biasanya sistem ni dia bagi peluang sehingga 10 hari. Bila dah cukup 10 hari, cikgu guru kelas akan masuk pula, dia panggil sistem SSDM dia panggil. SSDM ni sistem yang kedua ni dipanggil sistem sasiah diri murid. Sistem sasiah diri murid ni dia akan masuk lah. Dia akan ada satu cara tu, dia akan kata tambah kes. Biasanya untuk ponting ni kita buat tambah kes lah. Jadi automatik dia akan masuk untuk tambah kes. Jadi dia akan bubuh lah tarikh sekian hingga tarikh sekian, berapa hari pelajar ni tak hadir. Dia automatik. Jadi dia akan terus upload sebab, jadi guru kelas akan masuk, budak ni tak hadir tanpa sebab ke, ataupun sakit ke, dia dalam sistem tu dah sempurna lah. Jadi bila tanpa sebab, automatik sistem tu akan print out amaran yang pertama lah. Jadi dua sistem ni cikgu guru kelas memang kena update lah. Jadi bila dia update, automatik nama pelajar ni akan pergi ke dua bahagian. Kalau SSDM, satu dia akan pergi ke guru kaunseling, satu lagi guru disiplin. Jadi automatik guru disiplin pun tahu pelajar ni tak hadir, guru kaunseling pun akan tahu secara automatik pelajar ni tak hadir lah. Jadi setakat ni sistem ni banyak membantulah guru untuk tangani segera. Kita dapat pertama tu dua-dua pihak tidak kaunseling. Melalui pengalaman cikgu atau pandangan cikgu, apakah kesan terhadap diri pelajar dan sekolah akibat daripada konten sekolah? Okey, kesan kepada pelajar. Kesan kepada pelajar ni dia sebenarnya. Bila pelajar tu tidak kerap tidak hadir ke sekolah, salah satunya automatik dia akan tertinggal. Bila dia tertinggal, jarang pelajar ni, bila dia tertinggal tu dia nak tanya balik apa yang dia tertinggal dengan rakan sekelas ataupun guru yang mengajar. Jadi kalau 3 hari tak hadir, 3 hari dah dia tertinggal. Dia tambah-tambah, sebenarnya benda tu efek itu pada diri pelajar tu sendiri lah. Okey, dan kemudian sekolah dia automatik lah. Bila pelajaran sekolah tu dia tertinggal, bila jawab periksa pun markah merosot, automatik lah. Dia bila sekolah ni dia kira grade kurata semua tu kan. Dia automatik lah. Tapi kesan paling teruknya adalah pelajar lah. Sekolah tu tempias sebenarnya. Cikgu, saya ada satu lagi soalan. Okey ke? Teman-teman. Okey kan, tadi
selepas mencukupi 30 hari belajar ponting ke sekolah, maka pelajar itu akan dibuang. Kita tunggu 60 hari. 60 hari. Okay, 60 hari kan. Okay, andai kata macam dah dibuang dan lepas tu pelajar tu nak sambung belajar lagi. Tapi bila dah sambung, dia melakukan perkara yang sama, dia tetap ponting sekolah dan dibuang sekali lagi. Mungkin kalau dia nak lagi, dia boleh sambung dan terus dibuang. Jadi kalau nak mengelakkan macam perkara yang sedemikian berlalutan, macam saya nak tanya, apakah cara yang terbaik lah bagi pandangan cikgu untuk mengatasi masalah macam tu? Ya, sebab itulah sekolah kan seboleh-bolehnya kita tak buang. Maksudnya bila kita dia pertama, bila kaunselor kita nasihat kan, contohnya kita bagi rasional kepada pelajar ni lah. Kalau contohnya kena buang, kalau di Macang ni ada 10 buah sekolah, habis 10 sekolah awak buat pusing, awak nak pergi sekolah mana pula? Nak pergi daerah lain. Maksudnya kita biasanya pelajar tu dia jarang dia akan pindah. Dia paling banyak sekolah pun kalau dia terkesan dalam 2 sekolah dia pindah. Maksudnya sekolah pertama, sekolah kedua dia pindah, sekolah ketiga dia akan patah balik ke sekolah asal. Sebab dia mendengar nasihat kita cakap tu, pindah sekolah bukan menyelesai masalah. Contohnya ada masalah kewangan, tak selesai. Masalah kawan-kawan, tak selesai. Jadi kita boleh maklum macam tu lah. Jadi maksudnya langkah terbaik ni sebenarnya tu sebab tu kalau pihak sekolah ni dia seboleh-bolehnya tidak buang. Seboleh maksudnya kita bagi setakat amaran dan maklumkan kesan dia. Tapi kalau dia tak nak dengar juga, kita tak boleh nak apa lah. Tapi setakat ni sistem, maksudnya dia pindah-pindah sekolah pun dia akan balik ke sekolah asal juga. Okay, cikgu, kalau gejala ponting sekolah ni laki dengan perempuan, yang mana kerap ponting sekolah cikgu? Dia lelaki. Kalau kebanyakan pelajar lelaki lah. Dia ada on off. Kalau perempuan ni dia biasanya kalau pukul rata tu dalam sebuah sekolah tu dia 2 orang lah. Dia 2 orang, dia terbaik. Tapi pelajar perempuan ni kalau tak hadir, dia masalah keluarga lah sebenarnya. Kalau faktor kawan dia kurang sikit, kurang sikit. Pelajar lelaki lah kalau kebanyakannya. Setakat ni cikgu kan, di sekolah SMK Hamzah 2, maksudnya gejala ponting ni tinggi tak cikgu daripada tahun ke tahun? Contoh kalau dibandingkan tahun 2020 dengan 2019, dia punya data tu. Ni alhamdulillah lah, sekolah menengah Hamzah 2 ni dia masih peratus itu masih tinggi. Sebab kita buat tadi, kita bertindak macam saya cikgu cakap tu lah, dia tak hadir hari ni, esok tu dia perlu lapor diri. Jadi aktiviti basmi ponting ni sebenarnya dia membantu pelajar. Pelajar ni takkan tiap hari kan, kita ni tengok asyik muka tular, muka yang sama, pelajar yang sama, dia pun automatik pelajar dia akan rasa malu dengan sendiri. Jadi peratus kehadiran sekolah menengah Hamzah 2 ni alhamdulillah lah, kita masih kawal lah dalam 10 sekolah di Macang ni, kira antara sekolah yang boleh menjaga status kehadiran lah. Okey, jadi setakat ni tu je lah cikgu, kami nak interview cikgu tentang ponting sekolah. Jadi cikgu terima kasih. Sama kalau ada apa-apa boleh PM lah. Boleh. Mesej tambahan maklumat tu, insyaAllah cikgu bantu setakat yang mampu lah. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami. Cikgu doakan kami berjaya cikgu. InsyaAllah, amin. Okay. Semua math, science kau science semua ada? Tak juga cikgu, ada yang IT. Tadi ada bahasa Arab. Bahasa Arab ada. Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Nanti apa-apa kalau ada soalan tambahan ke ataupun yang maklumat kami perlukan, kami PM cikgu. Boleh. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Assalamualaikum.